bertemu dalam podcast Santai Seri Serambi Seri kedua 2026. Harap maklumat yang kita nak share hari ini membawa manfaat yang lebih berkesan untuk anda semua. Hari ini bersama saya Dr. Hazimah daripada Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat, dan saya pula akan jadi moderator. Saya Kaliseri Selvaraja, Pegawai Psikologi daripada Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat. Hai Doktor, apa khabar? Hai Selvi, khabar baik, sihat Alhamdulillah. Selvi apa khabar? Sihat Doktor. Terima kasih Doktor datang ke podcast kita pada pagi ni. Okey Doktor, okey tak perjalanan Doktor all the way from Hulu Langat ke JKNS hari ni? Okey, setakat ni Alhamdulillah okey lah. Sampai juga di bilik yang cantik indah ni Oh, bilik memang terapeutik ya Doktor? Ya, menarik sangat, rasa tenang je. Okey, maksudnya hari ini Dr. Hazimah pun dah sangat tenang dalam keadaan bilik ini. So kita harap Doktor dapat share maklumat yang lebih bertenang, yang membuatkan hati kita lebih berkait dengan perkhidmatan di setting klinik kesihatan. Okey, nak tanya sikit, apa tajuk kita hari ini sebenarnya Doktor? Tajuk kita pada hari ini ialah ingat klinik kesihatan ambil ubat je ke? Betul ke klinik kesihatan ni cuma ambil ubat je ke Doktor? Ataupun ada lagi? Semestinya ada lagi perkhidmatan yang kita tawarkan kepada masyarakat di luar sana. Jadi rakan-rakan kat luar, ingat ya, klinik kesihatan ni bukan setakat ambil ubat je. Ada lagi banyak perkara yang kita belum kenal lagi. So kita gunakan masa yang diberikan untuk kita hari ni untuk kenal apa peranan di klinik kesihatan. Okey, sebelum tu saya nak Dr. Hazimah perkenalkan diri dulu, boleh? Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Selvi dan juga pihak Urus Setia kerana sudi menjemput saya bagi sesi podcast kali ini. Saya Dr. Hazimah binti Ramli, pakar perubatan kesihatan awam, kini bertugas di Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat. Okey, Dr. Hazimah bertugas sebagai pakar perubatan di klinik kesihatan sekitar di Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat. Okey, ada tak sesiapa kat sini kenal Dr. Hazimah? Mungkin rasanya siapa yang berkenal tu tahulah macam mana Dr. Hazimah kan? Okey, sekarang kita mulakan dengan soalan kita. Sekiranya kalau anda ada apa-apa pertanyaan, boleh je nanti dalam masukkan soalan dalam Dropbox kita ya, comment section kita. Nanti kita tengok kalau ada kesempatan kita akan menjawab segala-galanya untuk bagi pihak anda. Okey, soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan NCD Doktor? Sebab orang cakap NCD tapi tak faham pula apa tu NCD. Boleh tak Doktor jelaskan? Okey Selvi, terima kasih kepada soalan tersebut. Betul, kita kena faham dulu kan. Kita asyik sebut je NCD, tapi mungkin ada antara tuan-tuan, puan-puan, orang awam yang tak tahu. Jadi, bila kita sebut berkenaan dengan NCD, penyakit tidak berjangkit, ia merujuk kepada penyakit kronik. Contoh penyakit kronik adalah seperti serangan jantung, penyakit kencing manis, darah tinggi, kanser, penyakit pernafasan kronik, dan tak lupa juga penyakit mental. Doktor, sebenarnya apa perkataan penuh untuk NCD tu Doktor? Non-communicable disease. Okey, fahamnya NCD itu adalah non-communicable disease. Kalau lepas ni kalau orang tanya apa tu NCD, maknanya anda boleh jawab lah non-communicable disease ya. Okey. Lepas tu apa lagi yang Doktor dimaksudkan dalam rangkaian non-communicable disease ni? Seperti yang tadi Doktor cakap, ada isu mental, lepas tu kencing manis. Kita ikut bahasa orang yang biasa guna ya Doktor, hypertension, apa lagi ya Doktor? Okay. Penyakit kronik ni kita boleh kata dia tidak merebak daripada seseorang kepada seseorang yang lain, tetapi dia berkembang secara perlahan dan dia bersifat jangka masa panjang. Maknanya untuk dia didiagnose ada penyakit tu akan ambil masa, dan kemudian biasanya peringkat awal tak ada gejala pun. Yang membimbangkan lagi bila individu
seseorang tu tak tahu pun yang sebenarnya dia dah ada dah penyakit kronik ni, penyakit NCD ni, tapi sebab tak ada gejala, tak ada simptom, dia rasa dia tak ada penyakit. Tu yang membimbangkan lah. Maksudnya orang yang kurus-kurus ni maksudnya tak sihat lah tu doktor sepenuhnya. Kita kena buat pengesahan. Bagaimana nak buat pengesahan? Kita kena laksanakan saringan kesihatan berkala. Okey, tuan-tuan, puan-puan di luar tu ingat ya, gemuk tak bermaksud sihat ataupun kurus tak minta maaf pula, gemuk tak bermaksud ada masalah, and then yang kurus tak bermaksud sihat selalu ya. So, ada simptom yang kita belum kenal pasti lagi. Sekiranya kita nak kenal pasti simptom tu, kita kenalah turun ke klinik kesihatan berdekatan. Okey, sekali lagi, klinik kesihatan ni hanya untuk ubat je ke? Tadi cakap macam itu, lepas tu sekarang pula tanya pergi ke buat saringan dekat klinik kesihatan. Okey, ini adalah antara skop yang kita usahakan di klinik kesihatan. Tetapi ada lagi juga banyak skop yang klinik kesihatan cover untuk kita sebenarnya. Boleh tak doktor jelaskan apa yang klinik kesihatan cover untuk kita? Okey. Untuk skop perkhidmatan yang berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit atau NCD ni, kita boleh bahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama kita panggil pencegahan primer, yang kedua adalah pencegahan sekunder, dan yang ketiga adalah pencegahan tertiary atau tertiary lah in English. So, saya kupaslah sedikit demi sedikit berkenaan setiap tahap pencegahan ni. Okay, apa yang penting memang pencegahan tu adalah yang utama. So, pencegahan primer dia merangkumi skop aktiviti promosi dan pendidikan kesihatan. Kita laksanakan di klinik kesihatan dan ada juga di komuniti. Nanti saya terangkan contoh aktiviti promosi kesihatan yang kita laksanakan tu, kita memang bagi info, bagi kaunseling kepada pesakit kita, ataupun kepada klien yang datang yang belum lagi didiagnos ada penyakit kronik ni, tentang apa itu bahaya penyakit-penyakit kronik yang banyak tadi saya sebutkan tu kan. Kita terangkan melalui pelbagai platform. Kita ada sambutan hari-hari kesihatan pada sepanjang tahun. So, kita masukkan pengetahuan tu ketika sesi kaunseling bersama pesakit dan juga ketika sambutan-sambutan hari kesihatan. Kita bagi tahu apa? Kita bagi tahu apa itu penyakit kencing manis. Contoh apa itu gejala-gejala penyakit kencing manis, apa komplikasi sekiranya penyakit kencing manis tu tak dikawal. Kemudian apa rawatan yang kita sediakan. Kan? Maksud doktor adalah segala perbincangan ataupun maklumat yang diberi pada publik adalah daripada orang yang bertauliah. Betul tak doktor? Ya, betul. Dia bukan setakat macam kita duduk di kedai kopi berbincang. Tidak. Kaunseling yang doktor maksudkan kat sini adalah antara maklumat yang kita akan dapat daripada pihak doktor, pihak-pihak yang mempunyai, yang arif dalam bidang masing-masing. Jadi, publik ada saluran untuk mendapatkan maklumat yang sahih sebenarnya, daripada kita duduk mempercayai maklumat-maklumat daripada sumber yang tidak sahih. Betul tak doktor? Ya, betul tu Selvi. Selain daripada tu, tadi kan saya ceritakan perkhidmatan pencegahan primer ni, iaitu aktiviti promosi kesihatan yang dilakukan di klinik kan oleh anggota kesihatan. Tapi ada juga program kita yang di bawah NCD ni yang melibatkan komuniti. Wow, menariknya untuk komuniti ya doktor? Ya, program dari contohnya? komuniti untuk komuniti. Oh, wow. Selvi pernah dengar tak tentang program COSPEN, Komuniti Sihat Pembina Negara? Dengar lah doktor, tapi apa function COSPEN sebenarnya? Okey, so apa function COSPEN ni, apa fungsi dia? Dia adalah program inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana kita menjadikan sukarelawan dari komuniti ataupun lokaliti yang terpilih tu sebagai ejen. Ejen apa? Maksudnya publik boleh jadi ejen dalam program COSPEN ni. Betul tak doktor? Ya, dia ejen tengah antara pihak kesihatan dan juga komuniti. Kita akan berikan ilmu pengetahuan berkenaan dengan kesihatan dan kita harap sukarelawan ni menyampaikan mesej kesihatan ni pula kepada komuniti, rakan-rakan, jiran-jiran mereka.
serta kita juga latih sukarelawan COSPEN ni untuk lakukan saringan asas. Contohnya pemeriksaan gula, pemeriksaan kolesterol, pengiraan BMI. Jadi mereka ni pun kita latih supaya dia ni penghubung antara kesihatan dan juga komuniti. Oh, tengok tu. Tuan-tuan puan-puan di luar. Okey, COSPEN ni menjadi medium perantaraan antara klinik kesihatan dengan orang awam. Maksudnya orang awam pun boleh anytime membantu rakan-rakan di luar situ. Tetapi bukan sembarangan ya, kena ambil latihan juga. Latihannya diberi oleh siapa ya doktor sebenarnya? Okey, latihan tu kita yang beri, anggota kesihatan yang memberikan latihan tu kepada mereka. Ada tak apa-apa bayaran doktor untuk nak mengambil bahagian dalam latihan ni? Tak ada bayaran dikenakan. Malah kita menggalakkan lah kan, sebab dia percuma. Kita galakkan komuniti sukarelawan yang ingin dilatih ni committed kalau boleh kan, supaya kita dapat bekerjasama dan kita dapat bantu masyarakat kita di luar sana. Okey, maksudnya dengar betul-betul, sebab benda ni percuma. Cumanya kita kena bertanggungjawab serta bagi masa dan committed terhadap proses ni, sebab anda juga boleh membantu rakan-rakan di luar. Anda juga boleh membantu clinical setting untuk tidak untuk membantu dalam perkara-perkara sekecil-kecil seperti nak mengawal gula, paras gula, lepas tu nak jaga kolesterol, bukan dengan bayaran ya, tanpa bayaran. Okey, doktor, boleh tak doktor jelaskan sekarang terdapat berapa lokaliti ya doktor? COSPEN lokaliti dekat sekitar Hulu Langat? Okey, untuk spesifik kepada daerah kita kan, Selvi, Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat, kita ada 8 lokaliti COSPEN. Okey, 8. Ada tak orang-orang di luar tu kenal lokaliti tersebut? Ataupun tak apalah, saya minta Dr. Azimah untuk bantu kita sebutkan nama-nama lokaliti, manalah tahu anda boleh pergi join COSPEN untuk meriahkan lagi di luar sana. Okey, boleh tak doktor? Antaranya Selvi, kita ada lokaliti COSPEN Bandar Rincing 5, seterusnya Taman Ceras Baru, Taman Kajang Utama, kita juga ada Kampung Bahagia, dan beberapa lagi lokaliti lah. Maksudnya kita, lagi sekali saya ulang, tiada bayaran, komitmen, dapat kawan, lepas tu kita dapat menguruskan masa kita yang sehadanya untuk perkara yang bermanfaat, yang lebih ke arah kesihatan. Sekarang kesihatan tak jadi suatu sumber yang kita abaikan ya, betul tak doktor? Ya, betul tu Selvi. Kesihatan ni adalah pelaburan jangka panjang. Memang tak nampak kesan dia sekarang, tapi di masa akan datang kita baru tahu, oh inilah akibatnya sekiranya masa muda tu kita tak jaga kesihatan. Sekarang tak boleh kata muda ke tua, sebab muda pun dah dapat penyakit dan didiagnos ada penyakit kronik. Betul, ingat tu. Okay, kesihatan adalah satu investment. Lagi-lagi klinik kesihatan ni bukan untuk ambil ubat je. Bukan selepas dapat penyakit orang datang ke klinik kesihatan ambil ubat, tak. Klinik kesihatan pun dah mulakan intervensi awal. So, kalaulah anda belum dapat apa-apa maklumat, bolehlah anda hadirkan diri ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan rumah masing-masing untuk dapatkan maklumat. Doktor, biasanya klinik kesihatan sedia untuk membantu, betul tak? Ya, betul tu Selvi. Kita akan menerima je pesakit yang datang ke kita dengan berbagai jenis penyakit kan. Sekiranya perlukan rujukan, kita akan rujuk ke klinik pakar lah di hospital. Okey, doktor, okey. Ada tak klinik kesihatan ni cuma untuk penyakit diabetik dengan hypertension sahaja? Okey. Sebab kan untuk takut klinik nanti kesihatan, sebenarnya kita memang cater semua jenis penyakit. Kita adalah pintu utama lah kan, sekiranya ada tuan-tuan, puan-puan yang sakit di luar sana, yang itulah kita masuk ke pencegahan sekunder. Kan tadi kan saya dah cerita pasal pencegahan primer, seterusnya pencegahan sekunder. So dekat sekunder ni dia melibatkan pengesanan awal melalui saringan, diagnosis dan pemberian rawatan. So tadi bila seseorang tu datang kan, dia ada
tanda-tanda ataupun gejala berkenaan dengan kencing manis ke, ataupun dia pening, loya, mungkin tu simptom kepada hipertensi. So nak buat pengesahan, perlu datang ke klinik kesihatan. Itu kita kata di bawah, masuk bawah skop ataupun peringkat pencegahan sekunder tadi. Okey. Doktor, apa kata yang ini macam loya, muntah, pening-pening, semua ni adalah antara simptom, betul tak? Ya, betul. Antara simptom. Simptom ni boleh rujuk untuk penyakit yang macam mana, doktor, biasanya? Untuk kebiasaannya, kita spesifik kepada pening tadi lah kan, pening, loya, rasa nak muntah, dia boleh jadi pelbagai. Satu badan kita ni pelbagai simptom dan pelbagai kemungkinan lah. Itu sebabnya perlu datang ke klinik kesihatan. Kita datang, kalau dia datang dengan simptom tersebut, kita akan check, kita akan lihat dia punya tekanan darah. Itu yang paling utama. Jadi sekiranya tekanan darah tu adalah tinggi, berkemungkinan menghidap penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi tadi. So maksudnya kalau pening, loya, nak muntah, tak bolehlah kita sekadar duduk kat rumah dengan nak cakap saya ni gastrik sahaja, walaupun mereka ada sejarah gastrik, betul tak, doktor? Betul. Maksud, Dapatkan pengesahan. Betul tu, dapatkan pengesahan daripada kita sendiri. Self claim mungkin tak ada apalah sebab NCD ni memang dah bagi tahu dari awal, kita tak tahu dia punya simptom dari awal. Cumanya kita kena turun ke klinik kesihatan untuk dapatkan rawatan, untuk kita nak kenal pasti diri kita ni sebenarnya sangkut dekat mana. Sebab kalau dari awal kita tak buat rawatan, mungkin benda ni akan membahayakan diri kita juga. Okey, doktor. Sekarang apa perkhidmatan yang disediakan untuk golongan remaja di klinik kesihatan, doktor? Okey. Untuk golongan remaja, kita ada juga klinik remaja. Dan kalau untuk spesifik kepada penyakit NCD, kebiasaannya lah untuk golongan remaja ni kadang dia ada masalah obesity, kemudian ada juga pre-diabetes, pre-hypertensi, sebab muda-muda sekarang pun didiagnos ada penyakit kronik, penyakit NCD ni, sebab dari segi kita punya gaya hidup, kita punya pemakanan. Selain daripada tu, kita juga ada kes-kes yang melibatkan remaja ni masalah mental. Mental seperti kemurungan, kerisauan. Ya, betul tu, Selvi. Memang sekarang ni kita dapat lihat masalah kesihatan mental dalam kalangan golongan remaja, golongan muda ni menunjukkan peningkatan. Dan selain daripada itu, kita juga akan promosikan kepada remaja, sekiranya mereka ni merokok ataupun vape, datanglah ke klinik kesihatan, kerana kita ada perkhidmatan klinik berhenti merokok. Bukan kita expect pada kali pertama dia datang dia dapat berhenti terus. Tak. Kita akan bagi temujanji susulan untuk datang lagi, kita bagi kaunseling, dan untuk berhenti merokok ini sendiri kita ada juga rawatan farmakoterapi. Okey, maksudnya banyak juga ya, doktor, klinik kesihatan menyediakan perkhidmatan untuk remaja, ya? Ya, banyak, Selvi. Cuma kita tahu atau tidak sahaja kan? Betul. Sebab saya rasa remaja ni jenis yang memang perlukan bantuan, tetapi mereka nak gerak diri ke klinik kesihatan untuk minta bantuan tu tak banyak lah kan, doktor? So lepas ni remaja-remaja di luar situ, harap anda menggunakan peluang yang disediakan di klinik kesihatan dengan seboleh-bolehnya. Sebab, doktor, bayaran dekat klinik kesihatan ni macam mana ya, doktor? Okey, bayaran yang kita kenakan RM RM1. Masih lagi RM1. RM RM1. Anda akan dapat macam-macam perkhidmatan dengan bayaran RM1 sahaja. Cuma nak ke tak nak? Betul tak, doktor? Ya, betul. Okey, anda semua dah ada kan RM1 tu. Usahakan RM1 tu untuk jalan ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk dapatkan rawatan. Anda bukan berkeseorangan. Bila dah masuk klinik kesihatan, kat situ ramai yang bersedia untuk membantu anda. Doktor, apa yang dimaksudkan ramai itu, doktor? Ramai. Okey, bila mana kita nampak di klinik kesihatan tu ramai bilangannya, sebab perkhidmatan kita ni bukan
tertumpu pada satu golongan umur je, kan? Okay. Perkhidmatan yang kita sediakan untuk NCD, penyakit tidak berjangkit ni, merangkumi semua peringkat umur, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas. Perkhidmatan tu merangkumi semua peringkat umur, Selvi. Maksud doktor, cuma doktor dengan FMS seorang sahaja ke yang menjalankan semua tugas di klinik kesihatan, doktor? Okey. Yang tu dari segi skop anggota kesihatan yang menguruskan atau mengendalikan perkhidmatan rawatan NCD ni, kan. So sebenarnya untuk pengurusan penyakit NCD, kita taklah tertumpu kepada FMS, pakar perubatan keluarga, pegawai perubatan ataupun paramedik sahaja, Selvi. Sebenarnya banyak lagi profession yang terlibat sama, sebab kita kerja sebagai satu pasukan dan multidisiplin. Contoh anggota kesihatan lain, profession lain lah, iaitu pegawai farmasi. Apa fungsi pegawai farmasi? Okay, pegawai farmasi ni dia bertujuan untuk memberikan kaunseling tentang ubat, dan dia juga akan memastikan pengambilan ubat tu dalam tempoh masa yang betul, kepatuhan pada ubat. Nak make sure kan pesakit ni ambil ubat tersebut. Yang kedua, kita juga ada pegawai sains pemakanan ataupun dietitian di sesetengah klinik kesihatan lah, tak semua. Apa pula fungsinya? Adalah memberikan kaunseling dari segi pemakanan yang sihat, plan diet yang bersesuaian mengikut jenis penyakit. Contoh penyakit kencing manis, kan, kita perlu kurangkan pengambilan gula, kan. Kurang berapa banyak tu. So semua tu akan diterangkan oleh pegawai sains pemakanan ataupun dietitian. Dan tak lupa juga kita ada pegawai psikologi. Macam Selvi, kan. Kita semua ada di yang klinik mana kesihatan juga. Betul, yang mana memang membantu para pesakit kita untuk memberikan bantuan sokongan emosi. Kan, Selvi? Betul, doktor. Sebab sekarang ramai yang serabut banyak, doktor. Okey, bila dah serabut tu berfikir sendiri, bertindak sendiri, tetapi tak pasti lagi tindakan tu betul ke tak betul. Jadi, rakan-rakan di luar situ, okey, perkhidmatan ini kita sediakan secara multidisciplinary. Maksudnya orang yang bertauliah tu akan membantu anda. Okey, bila dah datang sini dengan keadaan anda yang serabut, it could be whatever disease, macam dari segi farmasi nak makan ubat apa, dari segi nak pemakanan tu nak makan apa. So dari segi emosi tak tahu nak buat apa. So semua cabang ni akan dibantu oleh setiap profesional yang telah sedia ada di setting klinik kesihatan. Betul tak, doktor? Ya, betul tu. Okey, tetapi nak tanya doktor, ada tak mereka bila walk-in sahaja dapat semua rawatan ni? Okey, tak. Kan, kalau kali pertama datang ke klinik kesihatan, semestinya ada beberapa peringkat lah. Kan, kita akan buat saringan dahulu sekiranya belum didiagnos ada penyakit, kemudian pengesahan, dan seterusnya ada temujanji susulan. Untuk temujanji susulan, apa fungsi dia, kan, Selvi? Betul. Sebab kita sebenarnya nak buat pemantauan. Contoh, kalau seseorang tu dah didiagnos ada penyakit kencing manis, jadi rawatan susulan berikutnya adalah untuk kita lihat kepada gejala. Contoh, ada tak gejala-gejala komplikasi pula? Untuk komplikasi kencing manis, ada tak tanda-tanda seperti mata kabur, lepas tu saraf, hujung-hujung jari, kaki dan tangan ni kurang rasa. Kemudian ada juga komplikasi, contoh masalah buah pinggang ataupun tanda-tanda masalah kesihatan jantung. Tu semua adalah komplikasi kepada penyakit kencing manis. Jadi bila pesakit datang, kita akan tanya, ada tak gejala-gejala ni, tuan, puan, supaya kita dapat kenal pasti awal, supaya kita dapat bagi rawatan yang bersesuaian dengan komplikasi yang dihadapi. So bila kita kita tanya ada tak gejala-gejala tersebut, kita juga akan buat pemeriksaan lanjut. Kita akan periksa vital sign, ambil tekanan darah, kemudian kita akan ambil bacaan gula dalam darah, kita lihat bagaimana, kan, sebab kita dah bagi ubat, kita tengok ada penurunan tak terhadap gula tersebut. Kemudian kita juga nak tengok kepatuhan
kita punya pesakit, dia patuh pada rawatan, dia tak ada buat perubahan gaya hidup, sebab dia untuk penyakit kronik ni dia bukannya rawatan yang bersifat lone satu, tidak. Perlu ada perubahan gaya hidup kan. Seorang pesakit kencing manis, kita memang akan sentiasa bagi tahu pada dia perlu kawal gula dengan pastikan kalori yang diambil, jumlah ataupun bilangan gula tu macam mana kan, kurang ke tidak pengambilannya. Okay? Dan selepas tu kita juga akan check risiko ataupun tanda-tanda lain. Kita akan buat pemeriksaan mata, pemeriksaan kaki, dan kemudian kita akan channelkan kepada profesional yang lain lah. Contohnya tadi pegawai sains pemakanan, pesakit diabetes kita akan rujuk mereka kepada pegawai sains pemakanan ataupun dietitian supaya dia dapat info yang betul kan, makanan apa yang sesuai untuk dia. Dan seterusnya kita akan juga jika perlu kepada pihak ataupun pakar lah. Kalau ada komplikasi, kita akan rujuk dia ke klinik pakar, di hospital pakar, untuk susulan lah, rawatan susulan, serta untuk elakkan komplikasi. Jadi dekat situ bila kita dapat tackle semua, kita dapat tingkatkan kualiti hidup pesakit kan. Bila kata dah ada komplikasi, tak semestinya berakhirlah dunia ni untuk pesakit tersebut, tidak. Yang tu adalah dia termasuk dalam pencegahan tertiar tadi saya dah ceritakan. So salah satunya kita akan membuat rujukan kepada pesakit yang kita rasa dia dah komplikasi, okey, ke klinik pakar ataupun hospital pakar tadi. Dan seterusnya kita dapati kualiti hidup dia dapat dipertingkatkan dan kita juga dapat kurangkan kematian pramata. Okey, maksudnya doktor, daripada penjelasan doktor tadi, apa yang saya faham adalah klinik kesihatan ni dia daripada saringan sehingga susulan yang seterusnya, betul tak? Betul. So maksudnya bukan orang datang first time, lepas tu dapat ubat, lepas tu dah sihat, tak adalah macam tu. Tak. Ingat. Kita jaga pesakit kita ni. Cuma kadang pesakit ni yang datang ke tidak kan. Dengar tu, pesakit ni datang ke tidak. Janganlah cakap klinik kesihatan ni saya pergi dapat ubat aja. Bukan macam tu sebenarnya. Sebenarnya kita pun kenalah bagi komitmen yang secukupnya, seperti yang doktor dah pesan tadi. Bila doktor dah bagi rujukan untuk kita berurusan dengan profesional yang lain seperti farmasis, seperti pegawai psikologi, seperti terapi cara kerja, lepas tu dengan pemakanan. So pastikan kita sebagai seorang individu ambil accountability untuk diri kita supaya follow apa yang mereka dah pesan, in order untuk kita nak kekal sihat serta menunjukkan perubahan dalam sesi susulan. Bila bagi sesi susulan, janganlah lebih teruk daripada awal. Betul tak doktor? Betul, ada tak doktor Sally. kes macam tu biasanya? Ya, ada Memang kita ada pesakit yang kadang bila dia dah sihat bila dia dah dapat ubat, dia dah tak datang dekat kita. Sebenarnya bila Apa alasan mereka doktor? itulah, dia kata dia dah sihat ataupun rasa tak perlu dah ambil ubat lagi. Tapi sebenarnya untuk penyakit kronik ni, dia bukan hanya bergantung kepada ubat. Macam saya maklumkan tadi kan, dia meliputi elemen lain juga, iaitu perubahan gaya hidup. Ubat sahaja tak mencukupi, perlu ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya macam mana ni doktor? Okey, antaranya itulah pemakanan yang seimbang, suku-suku separuh, dan ada untuk kencing manis, ada portion ataupun kalori serta pengambilan gula yang perlu dikawal. Selain daripada itu, kita sarankan kekal aktif sekurang-kurangnya 150 minit untuk seminggu. Laksanakan aktiviti senaman, aktiviti fizikal secara berkala ni. Kemudian paling penting pengurusan emosi, pengurusan stres. Jadinya kita boleh tahulah pesakit kan, bila dia datang dia kata dia tak nak teruskan pengambilan ubat, kita terangkan balik penting untuk ambil ubat-ubat ni serta perubahan gaya hidup tadi. Maksudnya dia bukan ubat je, dia ada komitmen kita juga. Betul tak doktor? Ya, betul. Okey, kalau kita jaga apa yang kita perlu jaga dengan pengambilan ubat lagi sebagai bantuan, maksudnya kesihatan kita akan terbina. Betul tak doktor? Ya, betul tu Selvi. Dan untuk
bagi pesakit lah, sekiranya tidak dapat hadir pada tarikh temujanji tersebut, kita akan hubungi untuk kita sempat lagi beri hubungi doktor? untuk kita beri tarikh temujanji. Kita buat defaulted tracing lah. Bila mana pesakit tak dapat datang, kita telefon, hubungi dan kita bagi tarikh temujanji yang lain. Maksudnya boleh tak kalau saya katakan setting klinik kesihatan ni menjaga setiap individu yang hadir kat situ seperti ahli keluarga dia sendiri, betul tak doktor? Ya, sebenarnya kita ingin terapkan sebegitu kerana bila kita bagi perkhidmatan kesihatan ni semestinya kalau boleh seperti kita merawat keluarga kita sendiri. Cuma kita perlukan kerjasama antara kita anggota kesihatan dan yang paling penting pesakit itu sendiri. Okey, pesakit itu sendiri sebab pesakit tu memang ada komitmen dia sendiri. Okey, kami pun faham juga bila tak dapat hadir, kami bantu untuk call, trace semua, tetapi dengan alasan satu je, kami perlukan bantuan anda, kami nak anda sihat, kami tak nak angka penyakit pesakit NCD ni bertambah-tambah, betul tak doktor? Ya, betul tu. Sekarang betul tak makin bertambah kan doktor? Ya, penyakit kronik disebabkan penyakit tidak berjangkit ni betul dari tahun ke tahun memang semakin bertambah. Dan yang paling kita risaukan adalah penyakit mental, yang mana kalau kita lihat data iaitu National Health Mobility Survey tahun 2023, dianggarkan sejumlah 1 juta rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun dan ke atas menghadapi kemurungan. Berbanding dengan data pada tahun 2019 sekitar 500,000 orang. 1 juta ya doktor? Ya, bersamaan dengan 4.6% populasi rakyat Malaysia. Untuk 2023 sahaja 1 juta, Ya, apa nak betul. jadi dengan rakan-rakan kita kat luar ni dalam 5 tahun yang akan datang sekiranya anda tidak menjaga kesihatan diri anda? Saya rasa nanti kita akan berhadapan dengan banyak sangat kekangan, betul tak doktor? Betul ya. Bukan sahaja bila seseorang tu dah ada penyakit kronik dan dia memerlukan rawatan, pemantauan jangka panjang kan Selvi, untuk baik ataupun untuk terkawal lah. Dia bukan sahaja melibatkan diri individu itu sendiri, malah dia melibatkan keluarga, betul tak doktor? Betul, betul Selvi. Bila seseorang itu sakit, semestinya ahli keluarga kan, rakan-rakan, waris yang menjaga turut sama terkesan, turut sama terbeban. Dan dalam masa yang sama, secara langsung dan tidak langsung, sistem kesihatan juga terkesan dari segi kewangannya, dari segi resourcesnya. Beban semuanya akan dah meningkat kan doktor? Ya, betul. Okey, faham. Doktor, ada tak apa-apa perkhidmatan yang disediakan untuk menjaga pesakit yang sangat tidak boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat? Ada tak doktor apa perawatan yang disediakan? Ada tak apa-apa term yang digunakan? Okey, untuk perkhidmatan tersebut kita ada iaitu perkhidmatan perawatan domisiliari. Perkhidmatan ini kita sekali lagi berikan doktor, perkhidmatan domisiliari. Domisiliary. Okey, ingat ya, domisiliary. Okey. So perkhidmatan ini kita berikan kepada pesakit dengan kriteria-kriteria tertentu, iaitu yang terlantar yang di discharge daripada hospital, yang mana kita akan bagi pengetahuan kepada waris, kepada ahli keluarga bagaimana ingin menjaga pesakit terlantar ni di rumah. Seterusnya pemantauan berkala juga kita lakukan supaya kualiti dah pesakit itu sendiri dapat ditingkatkan. Faham. Maksudnya kita dah sakit, tapi kerajaan masih lagi nak membantu dengan cara yang semampu yang boleh. Betul tak doktor? Betul tu Selvi. Kita nak kalau boleh menyeluruh. Perkhidmatan kita bagi ni memang bersifat menyeluruh, holistik. Apa dia semua peringkat umur dan dalam apa juga keadaan pesakit itu sendiri. Doktor, thank you so much untuk info-info yang doktor share dengan saya tadi. Saya rasa segala info yang diberi ni akan memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar. Sebelum tu doktor, boleh tak kita main sedikit? Main? Ya. Main apa pula tu kan, Selvi? Kita pergi ke segmen mitos versus fakta. Oh, okey. Okey. Menarik. Okey, saya akan tanya soalan.
Doktor cuma jelaskan yang itu masuk dalam kategori mitos atau fakta. Lepas tu bolehlah doktor bagi sedikit penerangan. Okey, supaya orang luar pun dapat maklumat tentang apa yang kita bincangkan. Okey. Yang pertama, klinik kesihatan hanya untuk warga emas je, sebab saya tengok lalu kat situ ramai orang tua beratur kat situ untuk nak mengambil ubat. Betul ke doktor? Betul. Okey, untuk jawapan tersebut adalah mitos. Mitos tu, okey, bukan betul mitos. Kita beri perkhidmatan di klinik kesihatan ni merangkumi semua peringkat umur. Dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga warga emas. Okey, maksudnya klinik kesihatan ni bukan lagi untuk orang-orang tua. Jangan cakap nenek atuk je yang ada kat situ. Yang muda-muda pun boleh pergi juga. Ada lagi perkhidmatan yang disediakan untuk golongan anda juga. Okey, yang keduanya, kalau sudah makan ubat, tidak perlu lagi jaga pemakanan. Kan. Ni tadi pun kita dah ada kan sipi-sipi dah kita dah bagi tahu. Okey, kalau dah makan ubat tak perlu jaga pemakanan. Tidak ya, untuk penyakit kronik dia bersekali. Tindakan kita intervensi tu bersekali, yang mana ubat pun perlu diambil. Kita pun pantau pengambilan ubat pesakit kita, kepatuhan dia terhadap rawatan, dan kita menggalakkan perubahan gaya hidup yang sihat, pengambilan makanan yang seimbang, suku-suku separuh. Kemudian kita juga sarankan untuk kekal aktif. Kalau sekiranya merokok kan, ataupun vape, berhenti merokok. Kemudian kalau ada pengambilan substan, untuk hentikan pengambilan substan. Dan yang paling penting, pengurusan stres. Doktor, menariklah tadi suku-suku separuh tu apa doktor? Okey, suku-suku separuh tu yang kita sarankan kepada masyarakat untuk ambil dalam satu pinggan tu. Pastikan separuh. Separuh tu apa? Separuh tu sayur, buah. Kemudian lagi suku adalah protein, ikan, daging. Manakala suku lagi adalah kita punya karbo. Nasi contohnya. That's why lah yang kita kata suku-suku separuh. Maksudnya lepas ni separuh tu bukan nasi dah doktor? Betul tak? Bukan. Kita perlu banyakkan pengambilan sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Pastikan siapa-siapa yang nampak yang warna hijau-hijau tu, yang tu sayur ya, pastikan semua telan sayur tu. Ikut seperti yang doktor pesan tadi, suku-suku separuh. Yang putih tu jauhkan sikit. Betul tak doktor? Ya, betul. Okey, yang ketiga doktor, bila bacaan normal boleh berhenti ubat? Ini memang saya perlukan jawapan daripada doktor sebab ramai yang menjadi doktor sendiri. Okey. So bila kita kata bacaan normal perlu berhenti ubat, itu adalah mitos. Jangan kata fakta pula, tu adalah mitos. Bila seseorang tu ambil ubat yang dipreskripsikan oleh doktor, nampak okey kan, bacaan gula dia okey, bacaan tekanan darah dia tinggi, tinggi tu dah turun, dia rasa okey dah. Tak, sebenarnya tak boleh berhenti sewenang-wenangnya. Kita perlukan nasihat dan pengesahan daripada doktor, sebab dia kembali normal tu disebabkan oleh efek ubat tu tadi. Bila dia ambil ubat, kembalilah kepada normal. Sekiranya berhenti serta-merta, bacaan tu akan meningkat balik, dan kemudian yang paling kita bimbangkan, dia boleh membawa kepada risiko komplikasi. Yang macam tadi saya ceritakan, untuk kencing manis sendiri pun dah ada panjang dah list komplikasi dia. Jadi tak boleh sewenang-wenangnya kita henti pengambilan ubat. Perlu dapatkan nasihat dan pengesahan daripada doktor. Even walaupun kita nak ambil suplemen ke, ubat daripada luar ke, kita perlu bawa, tunjukkan kepada doktor, dapatkan nasihat daripada doktor. Doktor, betul saya ke tidak tambah tindakan sedikit kita? boleh tak dengan ni? Saya nak tanya sedikit boleh tak? Sila. Sekarang dengan kehadiran media sosial, kan ada banyak sangat home remedies. Okey, ada orang dia makan ubat, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia ambil home remedies. Apa pendapat doktor? Okey. Pada pendapat saya, saya menyarankan untuk pengambilan ubat diteruskan, dan sekiranya kita ada metod lain ataupun ubat, suplemen, tak kisahlah home remedy ke ataupun suplemen yang kita beli dekat farmasi ke ataupun di media sosial, kita kena pastikan ianya betul-betul selamat, ia betul-betul sahih, apa-apa iklan dalam tu lah. Sebagaimana kita nak buat pengesahan, kita perlu bawa dan tunjukkan kepada pegawai perubatan, doktor yang merawat kita tu. Jangan sewenang-wenangnya ataupun sambil lewa je kita ambil.
suplemen ataupun ubat-ubat daripada luar ni tanpa pengetahuan, tanpa nasihat daripada doktor. Okey, ingat ya, jangan sewenang-wenangnya pilih apa benda yang kita baca dekat media sosial ni nak apply pada badan kita. Sebab badan kita ni sangat sensitif serta subjektif kepada setiap individu. Dia berlainan, dia tak sama. Mungkin ada perkara baik untuk saya, dia tak semestinya baik untuk anda juga. So, pergi dapatkan bantuan daripada klinik kesihatan ataupun profesional yang merawat anda untuk dapatkan sedikit je, tak banyak pun, sedikit je manfaat ataupun perbincangan. Mungkin melalui perbincangan itu anda boleh usahakan langkah yang terbaik untuk diri anda. Okey doktor, kita move on dengan lagi satu soalannya. Macam yang awal tadi saya ceritakan, kalau yang kurus tak bermaksudnya sihat. Sebab kita ada perspektif macam itu, betul tak? Bila suruh buat, ada tak awak nak buat yearly check up? Tak, aku okey je, aku kurus je. Tapi apa maksud, apa untuk soalan ni, bagaimana doktor tak akan jawab ya? Contohnya macam tiada simptom, tiada perlu saringan. Okey. Saya pun dah kupas juga kan sedikit tadi yang mengatakan penyakit kronik ni di peringkat awal dia memang tak ada gejala. Dan sometimes kita rasa kita sihat, kita sebenarnya walaupun sebenarnya kita dah ada dah penyakit kencing manis ke darah tinggi tersebut. Tapi itulah kita perlu laksanakan saringan kesihatan untuk pengesahan. Apa program yang kita ada di bawah NCD ni, kita ada inisiatif saringan kesihatan kebangsaan iaitu NHSI, National Health Screening Initiative. Yang mana kita mensasarkan individu yang berumur 18 tahun ke atas menjalani saringan kesihatan. Boleh je buat dekat klinik kesihatan ataupun kita boleh masuk buat outreach pergi ke komuniti, kita buat saringan tersebut dan juga di tempat kerja. Boleh juga. Dan apa komponen yang kita check kan, apa yang kita buat ni, saringan apa. So saringan asas iaitu kita ambil tekanan darah, kemudian kita check gula dalam darah, kolesterol dalam darah, seterusnya pengukuran BMI, ukur lilit pinggang, dan kita ada juga sesi sekiranya bacaan tersebut lebih kan, bacaan melebihi normal, kita akan rujuk kepada doktor. Kita ada tim ketika kita pergi buat saringan tu, contohnya outreach, ada doktor dan kita akan pastikan doktor memberikan nasihatlah kepada klien yang datang berkenaan dengan gaya hidup sihat serta keperluan mereka ni sekiranya bacaan tu tidak normal untuk dapatkan pengesahan di klinik kesihatan. Dan yang paling penting Selvi, bacaan ataupun hasil saringan ni direkodkan dalam MySejahtera. Jadi kita tahu ada dalam simpanan handphone kita berapa bacaan kita kan. Tahun lepas berapa. Menarik sangatlah doktor. Ada data untuk keep record dalam MySejahtera. And then bukan public yang kena walking to klinik kesihatan, malah profesional gerah kepada setting mereka. Betul tak doktor? Biasanya outreach program yang doktor mention tadi ni, apa yang dimaksudkan dengan outreach program tu doktor? Kita sekiranya kita dapat jemputan kan daripada komuniti, contohnya ada program komuniti, ada sambutan Ma'al Hijrah ke kan, ada certain majlis lah yang dilaksanakan di komuniti, ataupun ada juga gotong royong cegah denggi. Kita masuk sekali, ada jemputan daripada kita masuk ke lokaliti tersebut, kita buat saringan kesihatan ni kepada komuniti tersebut. Maksudnya banyaknya perkhidmatan di klinik kesihatan doktor. Sebenarnya dia macam bukan here and now tak, dia memang ada ongoing, betul tak? Dia ongoing ada, dia ada follow up ada, lepas tu dia ada channeling pun ada. So memanglah sangat-sangat impress dengan perkhidmatan yang disediakan di klinik kesihatan. So lepas ni tolonglah alihkan fokus anda daripada klinik kesihatan ni untuk mengambil ubat je. Dia bukan ubat je. Saya rasa apa yang doktor yang dah jelaskan tadi tu, dia merangkumi untuk banyak skop. Banyak-banyak skop ni adalah untuk memberi
manfaat kepada kita orang awam. Betul tak doktor? Setuju Betul. tak dengan ni? Ya, setuju Selvi. Cuma sekarang bila kita dah maklumkan kepada tuan-tuan puan-puan, harap kesedaran dan pengetahuan itu telah ada. Datanglah untuk dapatkan laksanakan saringan, laksanakan pengesahan yang mana betul, saring awal, dapatkan rawatan awal dan cegah komplikasi. Okey, saya rasakan doktor maklumat yang kita share ini dah cukup banyak untuk sekarang. Okey, kalau anda nak tahu lebih, silalah laju gerak ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda untuk mendapatkan maklumat atau bantuan. Tetapi kena sabar ya. Sebab apa? Kita memang ada ramai sangat dalam lokaliti itu. Betul tak doktor? Populasi kita memang ramai. Jadi tolonglah sabar untuk mengambil giliran masing-masing. Betul tak doktor? Ya, betul tu. So untuk hari ini saya rasa maklumat yang kita bincang dalam podcast kita yang bertajuk klinik kesihatan bukan untuk ambil ubat je. Itu dah terang-terang dah diterangkan oleh panel kita pada pagi ini, iaitu Dr. Azimah daripada Pejabat Kesihatan Daerah Ulu Langat. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr. Azimah yang sudi hadir serta sudi terangkan, sudi share banyak doktor. Even saya sendiri pun tak tahu. Hari ini saya dapat banyak maklumat melalui doktor. Saya sampaikan maklumat daripada doktor ni kepada publik juga. So secara terang-terang klinik kesihatan ni dia beroperasi secara holistik. Betul tak doktor? Ya, betul Selvi. Dan semoga segala info yang kita kongsikan ni memberi manfaat buat penonton, pendengar kita. Terima kasih daripada saya, Kak Selvi Seluraja selaku moderator untuk pagi ini. Harap apa yang kami bincang di sini akan memberi manfaat kepada diri anda semua. Sehingga kita jumpa dalam podcast yang akan datang. Thank you.